Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma astur 'auratina wa amin ra'atina ya Allah ya rabbal alamin. In uridu illa al-islaha ma istata' wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Jantikuasa Penganjur, Jabatan Hal Agama Negeri Perlis, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pelajar, seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam slot yang pertama ini saya akan mengupas tentang tajuk berkaitan dengan halalan tayyiban, antara konsep dan skop. Cuma slide saya tu nampak warna biru, jadi dia punya sekitar dia biru dah. Tak apa nampak dia punya isi kandungan dia. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap tentang perkara halal atau dengan lain perkataan halalan thayyibah, ini satu perkara yang tidak dapat lari dalam kehidupan kita. Bahkan seorang Islam mesti mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Kalau kita rujuk di dalam hadis Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, menyebut Nabi SAW bersabda, fa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Apabila aku menyuruh kamu melakukan suatu perkara, maka hendaklah kamu lakukan perkara itu mengikut yang termampu. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Tapi apabila aku melarang kamu melakukan sesuatu, maka hendaklah kamu jauhi. Artinya dalam slot yang pertama yang saya sebutkan dalam hadis tadi, iaitu apa saja yang Nabi suruh kita buat, maka ia termasuk dalam perkara yang halal. Dan apa saja perkara yang Nabi larang secara pasti, secara pasti dan jelas, maka ia termasuk dalam perkara haram. Jadi antara halal dan haram nanti kita akan bincangkan bahawa skop halal ini terlalu luas. Dalam Islam skop halal terlalu luas, manakala yang haram terbatas. Tapi yang malangnya kita melihat segelintir masyarakat kita masih menumpukan yang haram dan meninggalkan yang halal. Islam merupakan agama yang syumul. Halal dan haram sebahagian daripada ajaran Islam. Artinya ajaran Islam ini bukan satu ajaran hanya berupa kepercayaan ataupun akidah semata-mata, tapi dia merangkumi tiga aspek, iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak. Salah satu isu yang disentuh oleh Islam iaitulah halal dan haram. Halal dan haram merangkumi skop yang sangat luas sebenarnya. Dia ada halal dan haram dari segi akidah, dia ada halal dan haram dari segi makanan, halal dan haram dalam urusan muamalat, halal dan haram dalam urusan perkahwinan, halal dan haram dalam urusan-urusan yang lain berkaitan dengan kehidupan. Halal dan haram dalam makanan fokus utama. Cuma apabila kita membicarakan halal haram ataupun halal dan tayyiban, fokus kita pertama banyak tertumpu kepada soal pemakanan. Banyak tumpu kepada soal pemakanan kerana melibatkan keperluan harian. Ini melibatkan benda yang paling dekat dengan kehidupan kita, soal pemakanan. Sebab itu bila sebut halal, dalam kepala kita akan terlintas makanan.
Sedangkan halal itu sebenarnya tidak semestinya makanan, lebih luas daripada itu. Ibadah tidak diterima jika tidak mempedulikan halal dan haram. Ya. Yang kita lihat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang telah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi kata bagaimana doanya akan diperkenankan oleh Allah? Kerana dia kata ghuzziya minal haram. Dia telah diberi makan dengan makanan-makanan yang haram, ataupun dia mengambil makanan daripada sumber yang haram. Kemudian seterusnya perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendisiplinkan manusia dalam perkara halal dan haram. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan di peringkat kota Mekah, penduduk Mekah tidak membezakan perkara yang halal dan tidak membezakan perkara yang haram. Maka salah satu objektif kedatangan baginda adalah untuk membetulkan perkara ini. Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dalam konteks kota Mekah pada masa itu, halal haram bercampur aduk. Mereka memakan bangkai pun mereka makan. Isteri orang pun mereka kebas. Pelacuran menjadi-jadi. Kalau tuan-tuan rojok di dalam peringkat awal mukaddimah kitab fiqh sunnah ada menceritakan hal tersebut. Kemudian halalan tayyiban, kita pergi lebih kepada spesifik sedikit. Halalan tayyiban yang disebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik, yang halal lagi baik. Ayat ini ditujukan bukan saja pada orang Islam, termasuk orang bukan Islam, iaitu gesaan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam bab makanan kita makan benda yang halal dan benda yang baik. Seluruh manusia dituntut memakan benda yang halal, bukan Islam sahaja Seluruh manusia dituntut makan benda yang halal. Sebab memakan benda yang halal ini sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia tidak suka makan benda yang kotor dan benda yang haram, termasuk fitrah daripada orang yang bukan Islam. Kalau kita lihat kepada tafsir ayat ini, seperti yang disebut oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, beliau menyebut, Ya ayuhan nas kulu min rizqillah alladhi abahahu lakum fil ard wa huwa at-tahir ghairu an-najis an-nafi' ghairu ad-dar wa la tattabi'u turqa asy-syaitan fi at-tahlil wat-tahrib wal bid'ah wal ma'asi innahu aduwwun lakum zahir al-adawah. Wahai sekalian manusia, makanlah rezeki Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala haruskan kepada kamu yang ada di muka bumi, iaitu rezeki yang suci tidak najis. Rezeki yang suci tidak najis, yang boleh mendatangkan manfaat, bukan memudaratkan. Dan jangan sekali-kali mengikuti jalan-jalan syaitan dari sudut menghalal ataupun mengharam, atau melakukan satu perbuatan berbentuk reka cipta perkara baru dalam perkara agama, dan juga melakukan maksiat. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang amat jelas lagi nyata. Jadi kalau kita tengok dari segi maksud ayat ini, yang dikatakan makanan yang halal lagi tayyib atau halal lagi baik atau halal lagi berkhasiat, iaitu makanan itu suci tidak najis. Makanan yang suci tidak najis. Yang kedua, makanan itu bermanfaat untuk kita. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini, kita ambil contoh fatwa muzakarah majlis fatwa kebangsaan memutuskan bahawa merokok itu adalah haram. Merokok ini, maknanya batang-batang rokok itu bukan najis. Batang rokok, kalau kita pegang batang rokok tak najis, tetapi dia haram kerana dari sudut dia memudaratkan kesihatan. Haram dari sudut memudaratkan kesihatan. Maka oleh kerana itu dia tidak termasuk dalam makanan halalan tayyibah. Merokok tidak termasuk dalam bab halalan tayyibah. Dia bukan halal, satu, dia bukan tayyib. Dia tidak halal sebab memudarat ke tubuh badan. Yang kedua, dia tidak berkhasiat. Bahkan satu rokok itu mengandungi lebih daripada 200 toksik yang sangat berbahaya di bahagian puting rokok itu sahaja. Belum masuk tembakau lagi. Tetapi sayangnya masih ada segelintir di kalangan tokoh agama kita, terutama sekali saya perhatikan di Indonesia, di sebahagian tempat di Thailand, dan beberapa agamawan kita di Malaysia sendiri, yang berpendapat merokok itu adalah paling tinggi makruh dan dia bukan haram. Jadi ini bagi saya pendapat ini sangat tidak sesuai
untuk kita laksanakan pada zaman kini. Kerana apa? Kerana ulama kalau kita lihat kepada sebab dihukumkan rokok itu sebagai harus pada zaman itu, kerana rokok itu kalau kita rujuk dalam kitab Matlabul Badrain, merujuk kepada ia sesuatu yang boleh diambil manfaat dalam konteks zaman itu, iaitu dia boleh dihisap. Semata-mata dia boleh dihisap, dia dianggap satu manfaat, maka ulama yang ada pada zaman itu menghukumkan merokok itu adalah harus. Tetapi kemudian ulama generasi kedua menghukumkan merokok itu haram, makruh. Kenapa? Iaitu merujuk kepada baunya yang busuk, yang boleh mengganggu orang-orang lain, terutama sekali waktu menunaikan solat. Maka bermula era kedua dalam hukum rokok, iaitu hukum yang makruh, merujuk kepada bau. Kemudian timbul era yang ketiga dalam hukuman rokok, dalam bab fatwa. Merokok adalah haram berdasarkan pandangan majoriti ulama, kerana tidak lagi melihat kepada ia boleh dihisap, tidak lagi melihat kerana dia boleh apa benda ni kerana dia boleh menimbulkan gangguan kepada orang disebabkan baunya, tetapi melihat kepada kemudaratan yang terkandung dalam rokok itu sendiri. Seluruh tokoh-tokoh perubatan dunia menyatakan bahawa rokok itu berbahaya. Tidak ada seorang setakat ini tokoh perubatan mengatakan merokok itu bagus, sesiapa merokok akan menjadi awet muda. Tidak ada. Bahkan kalau kita pergi ke kedai, kita beli rokok, pada kotak rokok itu tertulis perkataan merokok membahayakan kesihatan. Atas pada itu ditulis amaran oleh kerajaan Malaysia. Dia tulis amaran oleh kerajaan Malaysia. Di bawah tu merokok membahayakan kesihatan. Kemudian di bawah tu pula ada gambar-gambar baby yang mengalami kecacatan. Jadi orang pergi juga, individu tertentu pergi beli rokok itu bermakna dia tidak memahami konsep halalan tayyiban. Bermakna pada masa dia membeli rokok tadi seolah-olah menggambarkan fikirannya tidak waras. Fikiran tidak waras. Masakan kita membeli sesuatu yang memudaratkan, terang-terang nampak pada mata kita mudarat, kita beli juga benda tu, menunjukkan orang membeli itu sebenarnya berada dalam situasi yang agak tidak waras, walaupun dia mengatakan dirinya waras. Ini bab merokok lah. Sedangkan orang tahu merokok ini adalah sejenis makanan yang paling hina dalam dunia. Tidak ada satu jenis makanan paling hina selain daripada merokok. Pasal apa saya kata begitu? Kerana orang yang merokok, dia boleh merokok di dalam tandas. Tapi orang makan nasi lemak, dia tak akan makan nasi lemak dalam tandas. Betul tidak? Orang merokok boleh merokok dalam tandas. Pelajar-pelajar yang ketakutan kerana dikejar oleh guru, dia lari, dia masuk tandas, elok dia merokok dalam tandas. Apabila seseorang merokok, ada sisa merokok, ada sisa rokok tu, dia akan ambil rokok tadi, dia akan letak bawah kaki, lalu diinjak-injak puntung rokok itu. Sedangkan sesiapa yang memakan nasi lemaknya tak habis, dia tak akan ambil sisa nasi lemak, letak bawah kaki, diinjak-injak dengan kaki. Sisa nasi lemak dimuliakan, sisa rokok dihina. Siapa yang menghina? Rokok itu sendiri. Jadi macam mana kita nak faham konsep halalan tayyiban lah. Jadi banyak lagi benda-benda yang bermanfaat selain daripada merokok. Kalau kita kata bab hisap ni tuan-tuan, banyak apa dia? Tebu boleh hisap. Kalau nak ganti rokok lah dah. Simpan duit merokok, buh dalam tabung sampai 10 tahun, boleh menunaikan fardu haji ke Mekah. Jadi tidak timbullah kata saya tak ada duit nak tunaikan haji. Pasal memang saya tak ada duit. Ada duit. Duit dia habiskan pada benda yang tidak bermanfaat, benda tidak berkhasiat, dan macam-macam lagi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, halalan, apa makna halalan? Iaitu kalau kita rujuk di dalam kitab Tafsir Al-Wasit oleh Syekh Muhammad Said Tantawi, seorang ulama daripada Mesir, dia mengatakan ma adzina Allah fi tanawulihi min mat'umatin aw mashrubat, iaitu apa saja yang diizinkan oleh Allah untuk kita mengambilnya, yang melibatkan apa saja makanan ataupun minuman. Air halal. Air halal ataupun haram? Halal kan? Air halal ataupun haram? Halal. Air kepunyaan orang lain kita ambil, haram ke halal? Haram. Zat air itu halal. Peti sejuk halal haram? Peti sejuk halal haram? Peti sejuk halal. Tetapi kalau peti sejuk itu dibuat oleh musuh Allah, dibuat oleh Israel, diekspor negara Islam, haram kita membeli peti sejuk itu berdasarkan fatwa kerajaan.
Kerana dengan membelinya berarti kita membantu musuh. Zat peti sejuk itu halal, tapi bila dibuat oleh musuh, waktu itu haram. Sehinggalah musuh berdamai dengan Islam. Dia ada halal, halal kerana zatnya sendiri. Dan beberapa faktor lain akan saya jelaskan. Kemudian tayyibah huwal mustaladz al-mustatab alladhi taqbalu alaihi an-nufus at-tahirah wa tanbasitu litanawulih wa innama tanbasit an-nufus at-tahirah litanawul at-ta'am ghairi qadar wala muqa' fi tahlukah إذ القدر ينفر منه الطبع السليم والموقع في تهلكة يمجه العقل القويم. Apa maknanya? Yang dikatakan makanan yang baik ialah makanan yang boleh diterima oleh jiwa yang sihat. Makanan yang baik ni kalau kita tengok jiwa kita okey je. Dan kita betul-betul mengambil makanan itu. Sebab tu dia kata watan basitu litanawulih. Makanan ini pula makanan yang ghairu qadar, makanan yang tidak kotor. Makanan yang tidak kotor bermakna makanan yang kita makan, apa-apa makanan yang kita makan tiba-tiba terjatuh ke tanah. Terjatuh ke tanah dan kita masih boleh menikmati makanan tu, masih boleh ambil makanan tu. Maka makanan itu masih kategori yang halal. Kecuali kalau dia jatuh tu, misal kata kita makan aiskrim tu jatuh dan dia jatuh atas tahi lembu. Tak boleh lah. Nak ambil macam mana? Kan? Kecuali kalau dia jatuh macam jemput-jemput pisang. Kalau dia jatuh atas lantai. Okey, kita boleh ambil lagi. Tapi kalau jatuh tempat yang kotor, di sekitarnya banyak tahi-tahi kucing misal kata, dah ambil lah. Kalau kita ambil juga makanan itu berana badan. Atau yang jatuh tempat-tempat yang kotor yang membinasakan. Cuma di sana nanti kita akan jelaskan perbahasan ulama. Bagaimana tadi saya sebut makanan yang terjatuh tempat kotor. Kalau dia jatuh tempat tu tak kotor, kutip balik. Nabi suruh kutip kerana Nabi kata jangan biarkan makanan itu berada pada tangan syaitan. Mana Nabi nak ajar kita supaya tidak membazir. Tetapi kalau makanan tu jatuh tempat yang kotor, tak perlulah kita kutip. Kalaupun nak kutip, bukan untuk kita makan, tapi untuk kita beri kepada saudara semakhluk dengan kita, iaitu kucing. Kita kutip balik ikan tadi yang terjatuh, kita bagilah kepada kucing. Mana saudara semakhluk kita dapat menikmati makanan itu. Jadi sekurang-kurang kita dapat pahala berbanding kalau kita ambil, kita buang dalam tong sampah begitu sahaja. Cuma ada isu timbul. Isu timbul berkaitan, tadi saya sebut benda yang jatuh. Bagaimana pula buah betik? Buah betik yang jatuh ke tanah, di mana tanah itu sebelumnya telah dibajai dengan baja yang mengandungi anasir khinzir. Baja dia tu campur aduk dengan bahan-bahan babi, khinzir. Buah betik tu jatuh. Macam mana tuan-tuan? Boleh makan atau tidak buah betik tu? Kalau kita tengok definisi ni, jawabnya buah betik itu boleh dimakan. Kerana bila kita menggunakan baja tadi tuan-tuan, dia akan mengalami proses istihlak, iaitu proses hancur. Baja itu dah hancur. Jadi bila buah betik itu jatuh, kita ambil dan kita bersihkan saja. Pastikan tak ada kuman, lepas tu boleh dibelah lah. Dan boleh dijual, boleh dimakan dan sebagainya. Suatu ketika dahulu pernah berlaku ikan patin di negeri Pahang telah diberi makan dengan makanan yang mengandungi khinzir. Jadi perkara ini telah dibawa kepada JAKIM dan telah diputuskan dibenarkan menjual ikan itu. Dibenarkan menjual ikan itu. Kerana apa? Apabila ikan ini dimakan bahan daripada khinzir, bahan-bahan yang ada dalam perut itu akan hancur. Dia akan hancur. Yang pertama, yang kedua, ikan-ikan tadi perlu dikaranting. Dia kena tahan dulu sebelum dijual. 3 hari, 4 hari. Bila confirm unsur-unsur khinzir sudah hilang, ikan itu boleh dijual dan masih berada pada status halal. Cuma yang ketiga timbul, iaitu apabila pembeli tahu ikan ini pernah diberi makan dengan babi ataupun khinzir, di gerai ini ikannya tidak pernah diberi makan dengan khinzir. Jadi kita nak pilih mana satu? Maka dari segi keafdalan, elok kita pilih ikan yang confirm tidak makan khinzir. Tapi kalau tuan-tuan tak tahu, kita menilai dari segi gemuk tak gemuk je. Kita tengok ikan, gemuk betul lah. Kita tak tahu dia makan khinzir. Yang ni bagus ni gemuk ni. Maka kalau kita mengutamakan kegemukan,
Dan kita tak tahu, tidak ada masalah lah. Ini bagi orang mengutamakan kegemukan. Tapi bagi orang yang tidak suka kepada kegemukan, sebaliknya suka kepada kekurusan, ada masalah lah. Ini dari segi saya sebut awal-awal. Pengertian halal dan haram. Halal apa makna? Halal perkara haruh yang tidak terdapat dalil daripada syarak mengharamkan. Selagi mana tak ada dalil daripada syarak yang kata haram benda tu, hukumnya halal lah. Contohnya burung-burung yang kita tidak kenali, tahu burung-burung kita jumpa tak kenali. Bila kita amati dan nampak burung tu tidaklah memakan mangsa dengan mencakar, dia makan mangsa dengan paruh dan sebagainya, maka kekal hukum asalnya sebagai harus dimakan. Dia panggil al-aslu baqa' ma kana ala ma kana. Asal satu perkara kita kekalkan statusnya sebagai halal. Illa an takuna hunaka qarinatun tadullu ala al-haram. Kecuali di sana ada bukti lain yang membuktikan benda itu sebagai haram. Contoh air. Air halal atau haram? Air mineral ke air minuman halal atau haram? Halal kan? Nasi halal atau haram? Haram. Tapi kalau nasi kepunyaan orang lain, haram. Maknanya kalau kita ambil nasi itu, kita merampah hak orang lain. Dari haram, dari sudut merampah. Bukan haram kerana zat nasi. Daging halal atau haram? Halal. Tapi doktor menasihati seseorang supaya tidak mengambil daging kerana darah tinggi. Maka apakah dengan sebab darah tinggi dia haram bagi dia makan daging? Tidak, tetap halal. Cuma dari sudut perubatan, elok dia menjauhi memakan daging buat sementara waktu untuk menjaga kesihatan. Ini bukan haram dah. Ini soal perubatan. Dia soal perubatan. Macam contohnya orang yang patah kaki. Orang yang patah kaki, doktor kata awak tidak boleh berjalan dan awak kena berehat selama sebulan. Tidak bermakna tidak boleh berjalan itu, kena berjalan itu haram bagi dia. Tak. Berjalan halal, cuma waktu itu dia patah. Kalau dia berjalan juga berlaku kepatahan yang lain. Yang asal-asal patah kaki je, tiba-tiba dia terlalu tergesa-gesa nak berjalan, dia terus berjalan menyebabkan berlaku patah tangan, patah kepala, patah paha dan berbagai patah yang lain. Yang kedua haram, perkara yang dilarang yang terdapat dalil daripada syarak mengharamkan. Kalau ada dalil khusus haram, haramlah. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuh. Innamal khamru, ayo haram arak itu haram. Buat nama apa sekalipun haram. Wal maisiru, permainan judi. Judi moden, judi tak moden, haram. Wal ansab, wal ansab berhala, wal azlam tenun, wal ansab tenun nasik, kemudian penyembahan berhala. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian contoh yang haram daging khinzir, kena ada nas walahmal khinzir hurrima alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, haram kepada kamu makan bangkai. Makan darah, makan bangkai, makan daging khinzir. Kemudian bangkai haram. Darah cair. Darah cair darah biasalah, haram lah. Tak boleh makan Biasanya makan darah ni Dracula je lah. Tetapi mungkin tuan-tuan akan tanya, kalau kita haram makan darah, macam mana kita boleh menerima darah daripada orang melalui proses penerimaan darah? Bukankah menerima darah orang itu sejenis makan darah? Jangan tafsir begitu, jangan tafsir makan darah. Itu menerima darah berkaitan perubatan. Ada pun makan darah, kita ambil darah orang buh dalam gelas dan kita makan, kita minum. Itu maknanya minum darah. Ada pun sekadar berubat tadi, dia melibatkan dunia perubatan. Itu tidak mengapa kita terima darah. Walaupun darah itu najis, bagi sebagian ulama, menerima darah orang dalam keadaan terpaksa kerana urusan perubatan, itu tidak mengapa. Itu boleh saja, tak ada masalah. Dan itu tidak dikata makan darah. Jangan pula nanti kita melawak dia kat katil hospital. Dia kata alhamdulillah, saya rasa segar sikit setelah makan darah orang. Jangan kata begitu. Kena kata setelah menerima darah orang. Jangan kata makan darah. Salah dari segi bahasa. Salah dari segi bahasa dia. Saya ingat dulu, ini untuk jenaka sikitlah, joke. Saya ingat kawan saya lah, dia tak erti bahasa Malaysia. Dia kurang faham sikit bahasa Malaysia. Bila kita sebut ayat, kita kata Ali menunggang basikal. Oh, dia kata tak betul. Ali menunggang basikal ni tak betul, dia kata.
Kan biasa Malaysia kan sebut kan Ali menunggang basikal. Ini perkataan biasa lah orang guna kan. Dia kata tak betul. Sebenarnya Ali mengayuh basikal. Dia tu tak belajar. Dia kata menunggang maknanya dia ambil basikal dia tunggang. Dia tafsir salah dari segi bahasa lah. Tafsir salah. Sebenarnya menunggang, mengayuh ini perkataan biasa digunakan untuk aktiviti menaiki basikal. Daging khinzir, bangkai, darah cair. Artinya darah beku tak apa lah. Darah beku maknanya hati lah. Hati tak berlimpa. Itu tidak mengapa. Binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Disembelih kerana berhala apa semua sekali, maka itu tak boleh dimakan kerana objektif penyembelihannya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di Malaysia, bab sembelih nanti akan disebut oleh sahabat saya Datuk Sirajuddin. Malaysia mengamalkan dasar yang agak ketat dalam bab sembelih. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i mengatakan nak sembelih binatang, kita sunat membaca bismillah. Sunat baca bismillah. Mazhab lain mengatakan wajib baca bismillah, terutama mazhab Hanafi. Tetapi Jakib nampaknya lebih mirip kepada mazhab, bukan mazhab Syafi'i. Apabila Jakim pergi menyiasat tentang penyembelihan dibuat di Australia, dibuat di macam Jepun dan sebagainya, di India, mereka menetapkan untuk menyembelih binatang mesti membaca bismillah. Artinya kita punya syarat yang diletakkan oleh Jakim itu menjamin lembu-lembu atau daging-daging lembu yang kita import daripada luar betul-betul yuzbah ala tariqatil islamiyah, disembelih mengikut cara yang diiktiraf oleh Islam ni. Kemudian dalil tentang halal dan haram antaranya nas yang saya sebutkan tadi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini nas yang telah saya sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tadi. Rasulullah SAW juga telah bersabda, innal halal al-bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malik hima ala wa inna himallah maharimuh ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas, dan perkara yang diantaranya terdapat perkara-perkara yang menimbulkan syubhah. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sesiapa yang menjauhi perkara syubhah, sesungguhnya dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Sesiapa yang terjebak dalam perkara syubhah, berarti dia terjebak dalam perkara yang haram, tidak ubah bagaikan pengembala yang mengembala binatang di sempadan tanah orang lain. Hampir-hampir dia terjebak ke dalamnya. Sesungguhnya setiap raja itu ada batas sempadannya. Sesungguhnya batas sempadan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat seketul daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh jasad. Dan apabila buruk daging itu, rosaklah seluruh jasad. Daging itu ialah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari ni. Kemudian peringkat halal, dia merangkumi perkara harus, sunat, wajib dan juga makruh. Itu saya sebut tadi lah. Halal mempunyai skop yang lebih luas berbanding benda haram. Kerana halal ni dia ada 4 hukum. Benda wajib, sunat, makruh, haruh. Ini semua termasuk dalam perkara halal. Walaupun benda tu makruh, walaupun tu makruh masih halal. Contohnya di dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki menyatakan mengambil wudu daripada air yang jatuh najis ke dalamnya walaupun tidak berubah adalah diharuskan. Tetapi perbuatan mengambil wudu daripada air tersebut sendiri adalah makruh. Nampak? Dia kata haruh tapi makruh. Walaupun begitu, makruh ini tetap termasuk dalam bab halal. Cuma halal yang paling akhir sekali sebelum terjebak dalam status haram. Jadi ada 4 hukum halal. Maknanya halal ni luas sangat. Hatta makruh pun masih halal. Contoh dia dalam perbahasan, misal kata disebut dalam kitab Fiqh Manhaji Al-Madhhab Al-Imam Syafi'i. Begitu juga disebut di dalam kitab Al-Mu'tamad. Kalau seorang imam dibenci oleh makmum,
Imam tu dibenci oleh makmum. Makmum tak suka oleh sebab-sebab tertentu. Imam dibenci ni dua sebab. Tu imam dibenci dalam sembahyang kerana dua sebab. Pertama, kerana imam itu fasik. Iaitu fasik melibatkan, contohnya dia panggil fasik melibatkan peribadi. Yang kedua, fasik melibatkan persoalan solat ataupun sembahyang. Fasik melibatkan peribadi, contohnya tu imam itu makan riba. Tu imam bunuh orang, tak ada tu imam bunuh orang sebagai contohlah. Maka imam-imam seperti ini dikategorikan sebagai imam fasik. Yang kedua, imam fasik berkaitan dengan solat, iaitu dia menunaikan solat terlalu cepat sehingga makmum tak sempat nak ikut di belakang. Ada dua jenis fasik. Hak fasik yang pertama ni, tu imam ni makan riba ke, tu imam hisap rokok dan sebagainya. Kalau dia sembahyang, kita sembahyang di belakangnya sah tetapi makruh. Namun kalau masyarakat setempat melihat masyarakat kita berpecah belah dengan sebab kita tidak sembahyang di belakang imam yang kita katakan sebagai fasik tadi, masyarakat kata kita berpecah belah, maka wajar kita kena sembahyang juga berimankan imam fasik itu untuk mengelakkan tuduhan masyarakat kita telah berpecah belah. Dan perbuatan itu masih dikategorikan sebagai halal. Adapun fasik yang nombor dua, fasik berkaitan dengan sembahyang, itu tak boleh ikut. Yang ni tak boleh ikut. Contohnya dia sembahyang macam Charlie Chaplin. Kan? Kita makmum baru je nak takbir. Kita baru Allah, ada pula makmum pula hak was-was. Hak was-was dia takbir berulang kali. Allah. Dok main gitu je. Allah Akbar. Sekali dia buka mata dia, tu imam tak ada. Sebab apa? Tu imam selesai sembahyang 4 rakaat dah. Kan? Tu imam sembahyang macam bah ekspres. Kan, dia Allahu Akbar dibaca dia rukuk sudah tu. Dia keluar je surah, digemakan kerepuk lekor. Ya, kita makmum baru nak baca bismillah, celak mata, tu imam tak ada. Maka tu imam seperti ini tak boleh jadi imam tak boleh jadi imam, tak sah sebab dia telah mengganggu isu solat itu sendiri. Makruh merupakan perkara halal yang paling tidak digalakkan. Perkara halal juga dah, paling tidak digalakkan. Halal yang boleh mendatangkan manfaat pada masyarakat seperti jihad. Ini mendatangkan manfaat pada masyarakat. Kerja-kerja kemasyarakatan, membuat satu dahan yang jatuh di jalan, yang mengganggu jalanan, mengganggu orang yang lalu lalang, kita buang dahan itu. Berdasarkan hadis Bukhari, itu akan mengundang pahala. Bahkan Nabi pernah menyaksikan seorang lelaki yang telah dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Azza wa Jalla kerana dia telah membuang suatu dahan pokok yang jatuh di jalan yang tidak dibuang oleh orang yang lalu lalang yang lain. Maknanya tuan-tuan, perbuatan membuang dahan di jalan itu satu perbuatan bukan saja halal, tapi perbuatan itu juga telah mengundang pahala dan bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat kepada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis hukum dalam bab hadis hukum, misal kata dalam kitab Bulughul Maram dan syarah kepada Bulughul Maram ada sebut, kalau kita sedang sembahyang, anak kita sedang menangis, kita sembahyang anak kita menangis, tidak menjadi masalah kalau kita pikul anak itu, kita ambil dia dalam keadaan sembahyang, kita pegang dia, kita sembahyang sambil mendukung anak, itu adalah dibenarkan dan perbuatan itu adalah halal. Tapi janganlah pegang sajalah, ambil pegang saja, tapi janganlah buat bini tengah sembahyang tu. Jadi nanti orang di luar kata, dia ni menghayung anak ke sembahyang. Jadi keliru orang, jadi duduk main gini je tengah sembahyang, duduk main gini. Ini berat ni, ini sangat berat lah. Orang Terengganu panggil berat nanang, dia panggil berat nanang, maknanya berat lebih kurang nanang berapa? 12, berat 12. Halal yang hanya memberi manfaat kepada diri sendiri seseorang, seperti memberi minum kepada jemaah haji. Dia walaupun memberi manfaat kepada kita dari segi pahala, sebenarnya dia juga memberi manfaat kepada orang lain. Memberi minum semata-mata memberi minum. Tahun lepas ada seorang jemaah haji kita, seorang tua yang sudah tidak mampu berjalan, masuk dalam Masjidil Haram. Sewaktu dia nak balik, dia punya jalan ni terlalu panas. Lepas sembahyang di masjid, jalan terlalu panas. Jadi dia nak keluar dari masjid, selipar dia tu dicuri orang. Dia terpaksa berjalan kaki
Makcik yang sudah tua jalan kaki tu, jadi anak dia papah. Anak dia kiri kanan papah. Dia jalan dia keadaan jalan sangat panas. Tiba-tiba datang polis Saudi yang jaga masjid tu, dia cabut kasut buk dia tu, kasut polis dia tu dia cabut. Dia bagi kepada makcik tu, suruh pakai kasut buk tu. Makcik tu pun pakai, bawa balik ke hotel. Ini satu akhlak yang sangat mulia. Adakah tuan-tuan akan mencabut kasut untuk bagi pada orang? Kalau kita berdepan kes ni, sudikah kita mencabut kasut? Kalau tuan-tuan sudi, sangat baiklah. Kalau tuan-tuan tak sudi, sila pergi ke Giant beli kasut lain. Bagi kepada makcik tu, kawan-kawan dapat pahala. Halal. Okay, seterusnya, peringkat-peringkat perkara haram. Ada perkara haram mencecah tahap kufur, seperti akidah syirik. Menyembah berhala, ini adalah syirik. Menyembah berhala itu memang satu perbuatan yang syirik. Terang-terang memuju kubur, itu adalah satu perbuatan yang syirik, betul. Percaya kepada bomoh dengan mengatakan bahawa bomoh ni dibuli alih hujan. Kalau kita nak berlawan bola sepak, jumpa Tok Bomoh, tuang cuba malam ni kita ada perlawanan akhir, kita nak minta tuan alihkan hujan. Dia gunakan kaedah perbomohan ni untuk alih hujan. Tidak ada yang mampu mengalih hujan melainkan Allah Ta'ala aja. Yang Jabatan Kaji Cuaca buat tu, naikkan berterbang, ditabur untuk pembenihan awang, itu soal technical science, itu soal tidak merubah ciptaan Tuhan. Itu tidak mengapa, itu bukan satu amalan syirik. Ini akidah syirik ni. Ataupun dalam bahasa lebih mudah, seorang pelajar berjaya dalam peperiksaan SPM ke apa ke, dia mengatakan, kerana aku studilah maka aku berjaya. Perkataan ini sangat berbahaya. Perkataan ini sangat berbahaya, boleh membawa kepada syirik. Sebaliknya dia kata, kerana saya study, saya mendapat kejayaan dalam masa yang sama, di samping rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi kena gabung dua perkara. Rahmat daripada Allah, usaha dia gabungkan sekali, itu akan menyelamatkan dia daripada syirik. Yang kedua, tidak mencecah tahap kufur, seperti tidak solat, tidak puasa dan lain-lain. Ini adalah haram, tetapi haram ini tidak menjadi syirik, berdosa besar. Tidak sembahyang, berdosa besar. Tidak puasa, berdosa besar. Begitu juga tuan-tuan, melakukan persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan, berdosa besar. Kerana tak puasa, pertama. Yang kedua, kerana tidak menghormati bulan Ramadan. Ada juga kes ni yang diadukan kepada saya. Ada anak muda yang baru kahwin. Dia ni baru kahwin. Dia bertugas di luar, isteri bertugas di luar. Mereka balik pada Kuala Lumpur, balik ke rumah, berjumpa pada waktu subuh. Bah Express sampai, Yani Express pun sampai, jumpa isteri selepas waktu subuh. Jadi apabila dah lama tak bersama tuan-tuan, bila dia tidur, akhirnya berlaku apa yang tidak patut berlaku. Dan benda itu berulang kali, maka perbuatan ini adalah haram. Bersetubuh pada siang hari Ramadan adalah haram, yang berkenaan wajib bertaubat. Yang kedua, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Mampu atau tidak? Tidak mampu. Dia kena bebas seorang hamba, tak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, tak mampu. Kena memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Sebab perbuatan ini termasuk atas kata dosa besar dah. Tapi siapa melakukannya, dia tidak melakukan benda syirik, kecuali kalau dia menafikan kewajipan. Misal kata, dia mengatakan semenjak saya sembahyang, saya tidak pernah merasa sihat. Sembahyang begitu mengganggu situasi saya. Kenyataan ini sangat berbahaya. Orang yang berkata demikian boleh menyebabkan dia menjadi murtad, mengikut ajaran Islam. Sebab sembahyang tidak pernah menjadikan manusia sukar. Sebab sembahyang ni satu aktiviti yang boleh kita buat dan mampu tanggung. Walaupun dalam masa sembahyang kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kemudian seterusnya, kategori perkara halal. Halal dalam keadaan biasa. Kategori halal, dia ada halal dalam keadaan biasa. Kemudian halal dalam keadaan biasa antaranya bahan-bahan yang diperoleh daripada bumi, seperti garam, tanah dan lain-lain. Apa saja bahan yang boleh bumi, terutama sekali tanah itu milik tuan-tuan, maka itu namanya halal. Misal kata kita jumpa emas kat belakang rumah kita. Macam ni saya di Terengganu, dekat Rusila tu, aku jumpa emas di Rusila tu. Kalau anda kata tuan-tuan gali lubang untuk tanam pokok ubi, tiba-tiba jumpa emas.
kat belakang rumah kita. Halal. Sebab emas tu ada dalam tanah kita. Kalau kita jumpa emas tu tanah kerajaan, hak tu kena serah kepada kerajaan. Bagaimana pula dengan isu di universiti sekarang? Banyak kita jumpa duit-duit. Kita jumpa duit-duit yang tercicir. Di kampus-kampus banyak ada RM10, ada RM20, ada RM30. Halal atau tidak kita ambil duit tu? Jadi duit ini sebenarnya tertakluk kepada hukum luqatah, hukum barang tercicir. Mana-mana pelajar jumpa duit ini, ambil duit itu, jangan tak ambil. Ambil. Pertama ambil, bukan ambil untuk digunakan. Ambil serah kepada HEP supaya dia boleh buat satu tabung, dan tabung itu digunakan untuk kebajikan pelajar. Bukan kita ambil untuk soal peribadi. Kecuali kalau benda yang tercicir jadi, benda yang mudah rosak. Misal kata, yang tercicir itu kerupuk lekor. Kita pun jumpa kerupuk lekor tu. Kalau kita tidak makan, mungkin kerupuk itu akan rosak. Kalau kita makan, mungkin ini hak orang. Jadi boleh makan, tetapi dengan syarat perlu buat persediaan. Jikalau tuan dia tuntut nanti, kita boleh bayar balik. Dia tuntut, kita kena bayar balik. Tapi tidak makan kerupuk lekor seperti itu adalah lebih membahagiakan. Bahan-bahan yang diperoleh daripada bumi, garam, tanah dan lain-lain. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan atau yang berasal daripadanya. Sebarang tumbuhan, ini halal lah. Kecuali dia haram ni berkaitan dengan dia boleh memabukkan, macam daun ketum. Daun ketum, kalau satu helai ikut perubatan Melayu, tidak mengapa. Maka saya pernah bercakap dengan pakar forensik, Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu, dia sendiri mengakui menggunakan daun ketum satu atau dua helai untuk tujuan perubatan Melayu tidak mengapa. Tapi menggunakan dalam kuantiti yang besar, memabukkan sampai jadi tahap ketagih, ini terletak di bawah akta racun. Dan dalam Islam pun tak boleh, pasal ini termasuk dalam arti kata al-mukhaddirat. Kenapa ni? Benda-benda yang membius akal kita, menghilangkan kewarasan akal. Yang ketiga, binatang yang dimakan dagingnya dan yang tidak dimakan dagingnya tetapi melibatkan keperluan perubatan. Binatang dimakan daging banyaklah. Ayam, itik, kerbau, macam-macam lagi. Ini boleh dimakan. Ataupun kacukan daripada binatang halal. Lembu kahwin dengan kerbau. Lembu dikahwinkan dengan kambing, keluar selembu. Seladang kahwin dengan lembu, keluar selembu. Selembu tu boleh makan, tak boleh makan? Boleh makan lah. Sebab dia kacukan binatang halal. Kecuali kalau dikacut dengan binatang haram. Lembu dikahwinkan dengan anjing, keluar seanjing, contohnya. Itu tak boleh makan lah. Kita pun tak buat teknologi seperti itu sekarang ni. Binatang yang dimakan daging dan yang tidak dimakan daging tetapi melibatkan keperluan perubatan. Misal kata khinzir. Khinzir ini tidak boleh kita makan daging. Haram berdasarkan nas. Tetapi kalau kita berada dalam situasi darurat ya, dan pada waktu itu tak ada apa yang boleh dimakan kecuali khinzir. Kebetulan khinzir lalu depan kita seekor. Kita tengah lapar, ya. Isunya di situ bukan isu makan. Isu kewajipan menyelamatkan nyawa apa saja. Jadi kalau kita ada buah rambutan orang, kita kena ambil rambutan tu makan. Tetapi apabila tuan dia datang, bayar balik. Kita dibenarkan mengambil hak orang kerana kita berada dalam keadaan darurat. Begitu juga dengan khinzir tadi. Bila khinzir itu lalu, kita boleh makan. Bagaimana nak makan? Kena bunuh dululah khinzir itu, kena sembelih. Menyembelih khinzir ini tidak sah mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang sealiran. Menyembelih khinzir tak sah kecuali di dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan binatang-binatang yang tak boleh dimakan dagingnya, jika dia sembelih sah. Sebab itu timbul, tuan-tuan tengok sekarang ni orang pelihara buaya. Buaya boleh makan tak, tuan-tuan? Buaya boleh makan tak? Adakah di Perlis ni restoran buaya? Ada tak di Perlis ni restoran namanya restoran buaya? Restoran buaya tembaga, restoran buaya katak. Ada? Tak ada yang. Tapi di Thailand, dia orang pelihara buaya besar-besaran. Bukan untuk dimakan. Kalau orang Islam lah, untuk diambil kulit. Merujuk kepada mazhab Syafi'i.
Contohnya, tiba-tiba dalam masa yang sama segerombolan khinzir lalu. Khinzir lalu sebelah tu, rambutan orang ada sebelah. Mana satu nak makan? Jawabnya, rambutan itu halal, khinzir itu halal kerana situasi darurat. Tetapi mengambil rambutan orang tu risikonya lebih rendah dari sudut kesihatan berbanding dengan mengambil khinzir. Walaupun dua-dua situasi itu adalah situasi darurat. Jadi boleh kita makan harum manis kepunyaan orang lain. Tapi kena bayar balik. Tuan dia datang, bayar balik. Kena bayarlah. Begitu juga daging khinzir, meminum arak dan sebagainya. Minum arak dia, contohnya yang biasa disebut seseorang dibenarkan bukan minum arak ni. Ingat istilah tu. Dia panggil mengambil, bukan minum, mengambil sedikit arak bagi orang yang memakan makanan kemudian dia tercekik. Makan-makan tu tercekik, kebetulan at that time, masa tu tak ada makanan yang boleh digunakan kecuali ada orang sedang minum arak sebelah dia tu. Dia pun ambil, dia capai botol kawan tu, dia minum sikit untuk menghilangkan tercekik. Kalau tidak mati dia. Jadi berlaku dua pertemuan antara menghindarkan kematian dengan mengambil perkara haram kerana darurat. Jawabnya boleh ambil sikit, tapi jangan sengaja. Jangan tercekik dia di rumah kan, tercekik tulang di rumah, kita pun berlari ke kedai Cina beli arak. Orang tanya pasal apa ni? Ayo, dalam keadaan darurat dibenarkan minum arak. Lain orang cakap, lain dia tafsir. Orang kata masa kita makan tu tak ada apa yang boleh menyelamatkan kecuali kebetulan ada orang minum arak, ambil sikit dia. Tetapi di sana ada pula ulama yang membahaskan lain pula perbahasannya, iaitu jikalau masa kita makan tadi sebelah tu ada isteri kita ada, dalam masa yang sama ada khinzir. Jadi kita nak menyelamatkan diri kita daripada mati, kita nak buat macam mana? Bolehkah kita menyusu dengan isteri kita ataupun kita minum arak tadi? Nak buat macam ni? Nak menyusu ke nak minum arak? Macam mana tuan-tuan? Ini dibahaskan oleh ulama. Nampak macam lucu kan? Jawabnya lebih afdal menyusu, sebab halal bagi seorang suami menyusu dengan isteri dia. Boleh? Tapi sebab dia menyusu tadi tuan-tuan, sebab suami dia umur berapa? Umur 45 dah. Kan? Yang mengharamkan keturunan menyusu umur 2 tahun ke bawah. Jadi sekarang suami tadi menyusu umur berapa? 45 tahun dah. Itu tidak mengapa. Tambahan pula situasi tadi adalah situasi darurat. Ini perbahasan ya, walaupun ini teori, tapi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian dalam soal ini kita perlu ikut keutamaan. Itu saya sebut tadilah. Kalau ada buah rambutan orang, haram kita makan, itu milik orang. Kalau ada babi, haram kita makan, ini binatang yang haram. Tapi kita berada situasi darurat, kita pilih mana yang lebih ringan. Pilih mana yang lebih ringan. Maka makan rambutan orang itu lebih ringan mudaratnya berbanding memakan khinzir. Kemudian kategori perkara haram kerana zatnya, seperti arak itu sendiri haram. Khinzir haram kerana zat dia. Bangkai binatang haram kerana zatnya. Orang Islam tidak dibenarkan makan benda-benda yang kotor, sebagaimana awal ceramah saya tadi. Yang kedua, haram kerana terdapat kecacatan pada teknik memperolehnya, seperti bahan logam milik orang. Misal kata tuan-tuan, seorang hamba Allah berjumpa dengan emas, tetapi emas yang dijumpa tadi di tanah milik dia. Kita dengar dia jumpa emas, kita pun pergi kat tanah dia, kita lombong. Haram kerana kita telah menceroboh tanah punya orang lain. Hatta seseorang yang menunaikan solat, orang yang menunaikan sembahyang, kalau dia tunaikan sembahyang tu di atas tanah milik orang lain dan tuang dia tidak membenarkan individu berkenaan solat di atas tanah miliknya, maka solat di atas tanah itu adalah haram meskipun solat itu adalah sah. Beza ya? Sembahyang di situ haram, sah. Solat menggunakan kain sutera bagi lelaki, hukumnya adalah haram. Hukumnya haram tuan-tuan. Walaupun haram dari sudut pemakaian, namun solat yang dilaksanakan tetap sah. Kalau orang tu nak qada balik, sangat dianjurkan sebagai meraihkan khilaf ya. Bahan logam milik orang lain, jual beli tidak cukup syarat. Jual beli tuan-tuan yang tidak cukup syarat. Kita menjual sesuatu
yang tidak boleh diserahkan. Sekarang ni banyak orang guna kaedah main tatu. Dulu main tatu dan duit yang ikut gelerang, seolah dia guna konsep pinjam. Sampai gelerang ni dapat yang dia, sekarang orang main tatu tak main duit, emas. Main tatu menggunakan emas. Tak sampai giliran dia lagi, ataupun dia sampai giliran dia belum bayar habis lagi, emas dah dapat dah ke dia. Bila ditanya, dia kata boleh. Macam mana dia mendakwa benda tu boleh? Sedangkan emas ini dipanggil harta jenis ribawi. Selagi kita bayar tak habis, emas tak boleh kita pakai. Cuma proses pembelian. Kalau kita beli satu barang dalam mazhab Maliki, emas itu lewat diserahkan pada kita. Kelewatan itu dibenarkan untuk setakat 3 hari sahaja. Lebih pada itu tak boleh. Sebab konsep membeli emas mesti ada taqabud, serah menyerah dalam majlis jual beli serta merta. Jadi tiba-tiba main kutu pula. Kan dia nak pakai emas dengan cara normal, tak ada duit, tak cukup kerana suami dia kerja sebagai nelayan saja. Dulu suruh belajar, tak nak belajar, akhirnya kerja sebagai nelayan. Dia seorang isteri yang cita-cita dia besar, tengok orang pakai emas, nak tu nak ni macam-macam. Akhirnya dia pun bermain kutu. Tak ada kutu, bukan kutu babi ni, bukan. Main kutu biasalah. Dia pun dapatlah emas, tapi dia bayar belum habis. Dia nombor 2 dapat. Ini satu benda yang bercanggah dah dengan syarat main kutu seperti ini. Skop perkara halal dan haram iaitu merangkumi ilmu. Dia ada ilmu halal, dia ada ilmu haram. Ilmu sihir haram kita belajar. Pada asalnya ilmu sihir ni haram belajar. Di sana ada akidah yang betul, ada akidah yang tak betul. Akidah yang tak betul haram kita belajar. Syariah ada pelaksanaan syariah yang betul, ada pelaksanaan syariah yang tak betul. Yang betul itu halal, yang tak betul itu haram. Dan juga akhlak dia, ada yang halal dan juga ada yang haram dari segi akhlak. Contohnya mandi bogel dalam rumah sendiri halal, tetapi hukumnya makruh. Boleh dimandi bogel di hotel di mana, halal, tak ada apa-apa, boleh lah. Mandi bogel di khalayak ramai haram kerana menjatuhkan maruah diri. Itu tak boleh. Walaupun tujuannya nak bersih badan, tapi dia mendedahkan dirinya kepada sesuatu perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah. Asas penting tentang perkara halal dan haram, asal sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah halal dan mubah. Ini kaedah menyatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal satu perkara adalah halal. Tak ada satu pun yang haram kecuali yang terdapat nah yang sahih lagi sarih menyatakan dia adalah haram. Pada waktu itu barulah kita boleh menghukumkan perkara itu sebagai haram. Ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis marfu' ya. Dan juga Tirmizi, al-halal ma ahallallah fi kitabih wal haram ma harramallah fi kitabih wa ma sakata an fa huwa mimma afa'an. Perkara halal itu ialah yang Allah Ta'ala halalkan dalam kitabnya, dan perkara yang haram itu ialah apa saja yang dia haramkan di dalam kitabnya, sedangkan apa yang dia diamkan itu dibolehkan. Apa yang syarak diamkan itu dibolehkan, dan itulah yang menjadi bahan ijtihad pada ulama. Kita boleh makan tak boleh makan, itu menjadi bahan ijtihad pada ulama ya. Semua perkara adalah suci dari sudut asal, sehingga didapati bukti yang menjelaskan sebaliknya. Kerana itu halal mengguna dan mengambil manfaat daripada sesuatu yang tidak sabit tegahan dan pengharamannya. Itu merupakan kaedah. Semua perkara pada asal dianggap suci kecuali ada bukti kata haram. Air sungai ke air apa ke suci, dan kita boleh mengambil wuduk, kita juga boleh menggunakan air itu. Kecuali doktor atau pakar perubatan menyatakan bahawa air sungai itu tercemar dengan toksik seperti yang berlaku di Johor, di Pasir Gudang, atau air itu tercemar dengan kencing tikus, maka jelas dia memudaratkan kita. Maka pada waktu itu haram kita menggunakan air itu. Karena kalau kita gunakan juga arti kita telah memudaratkan diri kita sendiri. Begitu juga dia perbuatan menaiki motosikal, halal ke haram? Menaiki motosikal halal ke haram? Halal kan? Takkan haram pula. Menaiki motosikal halal lah.
menaiki motosikal dalam bentuk berlomba mengganggu pengguna-pengguna jalan raya yang lain yang menyebabkan kadang-kadang aksiden, perbuatan menunggang motosikal dalam bentuk seperti itu haram kerana boleh menyebabkan kematian pada orang lain. Allah Ta'ala sebut wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu kepada kebinasaan. Asal menunggang motosikal halal. Kerana tujuan kita beli motosikal untuk memudahkan perhubungan. Nak pergi ziarah, nak pergi masjid, nak pergi beli barang, memudahkan pelaksanaan tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai anggota masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau kita guna motosikal dalam bentuk untuk berlomba, membahayakan nyawa kita, membahayakan pengguna jalan raya yang lain, maka hukumnya bertukar watak daripada harus menjadi haram. Macam pisau tuan-tuan, pisau. Menggunakan pisau halal ke haram? Halal. Ya. Ambil pisau dengan tujuan membunuh seseorang tanpa sebab yang munasabah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan ada juga ulama membahaskan seseorang bapa, seseorang bapa yang menyerahkan anak kunci kereta atau anak kunci motosikal kepada seseorang anak yang tidak mahir dalam menunggang motosikal atau yang tidak mahir dalam memandu kereta, kita serahkan, oleh kerana anak tu anak manja bagi kita, kita serahkan kunci dan dia bawa kereta melanggar orang, mati orang tuan-tuan. Perbuatan menyerahkan anak kunci seperti itu haram. Kalau kita suruh anak kunci pasal dia nak pergi belajar, tak apa. Nak belajar kereta, kita suruh dia belajar dengan kakak dia, tak apa. Nampak tuan-tuan? Ini dipanggil bak, dia termasuk dalam bak membunuh orang. Bak membunuh orang tu. Jadi ulama bincang, seorang bapa menyerahkan anak kunci kepada seorang anak untuk bawa kereta. Sedangkan anak tadi tidak mahir. Tiba-tiba anak ni telah melanggar seseorang, mati. Maka dalam kes ni siapa yang membunuh? Bapa yang menyerah kunci membunuh atau anak yang melanggar itu membunuh? Jawab ni tuan-tuan dia panggil apa? Dia panggil dalam bab ni, dalam bab bunuh, dia panggil bapa itu dia panggil musabbib, anak yang melanggar itu dipanggil mubashir. Apa tu? Bapa yang menyerahkan kunci dipanggil penyebab kepada berlaku pembunuhan, anak yang melanggar dipanggil penyebab cara langsung peristiwa pembunuhan. Jadi dua-dua tu kalau dibawa ke mahkamah kena berlaku. Nampak tuan-tuan, very simple kan? Motosikal halal, naik motosikal halal, kereta halal, naik kereta halal. Cara tuan-tuan. Suami isteri dalam kehidupan, pergaulan suami isteri halal. Sebab dalam nas sebut, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah sawah ladang kamu. Datangilah isteri kamu mengikut style yang kamu kehendaki. Tapi kalau tuan-tuan datangi isteri ataupun menyetubuh isteri pada masa dia haid, haram. Haram menyetubuhi pada masa dia haid. Dia didatangi darah kotor, tiba-tiba suami bersama, haram. Begitu juga dengan bergurau senda yang boleh membawa kepada persetubuhan ketika isteri sedang uzur, juga haram. Tapi kalau diyakini tidak bawa persetubuhan, kerana memang dia tahan lasuk lah, jenis tahan lasuk lah, dia bergurau apa pun memang dia tahan lah, tak bawa persetubuhan, tetap hukumnya adalah makruh. Halal tapi hukumnya adalah makruh. Menentukan halal dan haram hak Allah Ta'ala dan juga Rasulnya ni. Tuan-tuan, saya nak perbetulkan kaedah ni, takut salah faham. Perkara halal ialah, ini dipanggil konsep asas. Kena faham ni, ini konsep asas. Kemudian, para ulama kita telah membahaskan perkara ini mengikut ijtihad masing-masing secara mendalam. Dan telah disebut dalam pelbagai kitab fiqh. Ini dipanggil asas sahaja, iaitu dalam menetapkan perkara halal tak boleh dibuat kecuali berdasarkan syarak. Dalam menetapkan perkara haram tak boleh dibuat kecuali mesti berdasarkan syarak. Jadi sekarang ulasan syarak tentang perkara halal sudah ada. Ulasan syarak tentang perkara haram sudah ada. Kupasan ulama tentang perkara halal sudah ada. Kupasan ulama berdasarkan ijtihad tentang perkara haram sudah ada. Contohnya tuan-tuan, misal kata seorang perempuan dia bawa balik laki-laki.
Perempuan tu dibawa balik laki-laki masuk dalam bilik dia atau masuk dalam rumah dia. Tiba-tiba masyarakat kampung marah. Masyarakat kampung kata, apa benda ni? Bawa laki-laki yang belum kahwin ke rumah. Haram. Dia pun jawab, halal haram itu Allah yang menentukan. Macam ini jawapan yang sangat salah. Sebab kupasan sudah ada. Berdua-duaan tu haram. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahuma dhu mahramin. Jangan hendaknya laki-laki dan perempuan berdua-duaan antara satu sama lain kecuali mesti ada mahram. Wa fi riwayatin fa inna thalithahuma syaitan. Riwayat yang kedua mengatakan kerana pihak yang ketiga pada waktu itu adalah syaitan. Jadi kalau perempuan dan laki-laki tuan-tuan, kalau dia bukan suami isteri tak boleh. Kita peliknya bila bukan suami isteri ni, bila dia duduk dekat tuan-tuan berbahaya. Tapi bila dah jadi suami isteri, dia tak duduk dekat pula, itu masalah. Yang isteri ni pegang motosikal, duduk jauh sikit. Isteri duduk dalam kereta, dia duduk jauh sikit. Tapi belum jadi isteri, dekat, rapat. Rapat tuan-tuan. Dan saya sewaktu saya ulang-alik masa tu buat PhD UKM tuan-tuan, ulang-alik dengan bahas express, kita pun tak ada kereta. Bila ulang-alik tuan-tuan, ada orang mengambil kesempatan, dia beromeng dalam bahas express. Jadi kita duduk belakang ni tak boleh nak tidur. Kita pun tengok ni apa benda pula ni? Apa peristiwa yang berlaku ni? Jadi tak boleh tuan-tuan. Sebab tu ada sahabat saya, bila setiap kali dia naik bas, dia tengok sebelah dia perempuan, dia tak duduk. Dia akan bangun, dia akan tengok ke depan. Oh, ada kosong. Dia kata, saya duduk tempat kosong lah. Awak duduk sama perempuan. Kan? Kecuali kalau dia tengok laki-laki yang ada dalam bas tu semuanya fasik, maka dia duduk di situ lah. Ada kawan punya idea lah tuan-tuan. Dia duduk sebelah perempuan tu. Dia kurang selesa, dia bangun. Dia bangun, dia tengok orang lain. Laki-laki yang ada ni teruk-teruk lah, dia kata. Baik aku duduk. Teruk-teruk dia, kurang teruk aku. Lalu dia duduk. Dan wanita sebelah yang duduk itu akhirnya menjadi isteri dia. Ini satu teknik lah yang sangat berkesan. Mengharamkan yang halal menimbulkan kemudaratan ya. Mengharamkan yang halal pasti menimbulkan kemudaratan besar, bukan saja pada individu, bahkan juga pada masyarakat dan umat. Contohnya tuan-tuan, kahwin halal atau haram? Halal. Tiba-tiba tuan-tuan haramkan, tak nak kahwin. Tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Thailand sendiri, kita baca surat khabar dia, ada berlaku kes di mana tokoh-tokoh agama dia merogol. Dia rogol orang yang mengadu hal pada dia. Sebab apa? Sebab dia tak kahwin. Ada kes berlaku begitu bila kita baca surat khabar dia. Pasal apa tuan-tuan? Tak boleh. Orang lelaki ni aling macam mana pun, tasbih kuat macam mana pun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau perempuan lalu, berhenti. Ya, subhanallah, subhanallah. Sambung balik, subhanallah, subhanallah. Dia berhenti. Tak boleh, kena kahwin. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani kata apa? Aku berhasrat untuk tidak kahwin. Dia kata, aku berhasrat untuk tidak berkahwin, sebaliknya menumpukan kepada soal ibadah. Tetapi aku memikirkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah SAW antaranya berkahwin. Maka Syekh Abdul Qadir pun berkahwin. Beliau berkahwin dan terus berkahwin dan terus berkahwin. Isterinya 4 orang, anaknya 46 orang. Baru-baru ni tuan-tuan kita pergi ke Thailand. Baru ni kita pergi ke Thailand. Kita pergi ke Songkhla, jumpa dengan Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam Songkhla. Majlis Agama Islam Songkhla, dia menceritakan orang-orang Malaysia yang pergi berkahwin menerusi Majlis Agama Islam Songkhla antara 400 hingga 500 orang seminggu. Berat. Oh, dia kahwin di sana, termasuk yang poligami dan sebagainya. Dan ada seorang baba di sana, nama dia Baba Abdullah. Baba tu mengatakan rakyat Malaysia adalah rakyat yang cukup kuat mengikut sunnah. Sunnah apa? Sunnah berkahwin. Kahwin kat dia, walaupun kena bayar 5,000 bah, lebih kurang 500 lebih kita. Dia pergi kahwin sana je. Sebab dia akan tanya pasangan tu, awak perempuan, pasal apa awak lari? Ayah saya tak benar, ayah saya begini, keluarga susah. Jadi dia nak menyelamatkan pasangan tu, dia kahwin menggunakan wali am, dia panggil. Jadi rakyat Malaysia adalah rakyat sangat kuat mengikut sunnah. Sunnah apa? Sunnah kahwin. Sunnah lain tak nak ikut. Sunnah kahwin je banyak dia. Mengharamkan yang halal pasti menimbulkan kemudaratan. Jadi kahwin ni tak boleh haram. Tak boleh nak haram, kena halal tuan-tuan.
Sebab ini fitrah semula jadi manusia. Kita haram pun memang manusia ni, lelaki berhajat kepada perempuan, perempuan berhajat kepada lelaki. Sebab tu banyak filem-filem Hindustan kan, dia memaparkan filem-filem cinta kan. Hatta kadang-kadang berlainan agama, yang penting cinta itu pasti dilaksanakan. Setiap yang halal tidak memerlukan yang haram. Allah Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu pada hamba-Nya, bahkan di situ dibuka satu keluasan dari sudut lain. Kerana Allah Ta'ala sama sekali tidak ingin menyukarkan kehidupan hamba-Nya dan membuatkan mereka takut. Perkara halal tuan-tuan. Ya, jadi bila dah halal, contohnya perzinaan haram, perkahwinan halal. Bila kahwin tuan-tuan, tak perlulah seorang itu melakukan perzinaan, sebab kahwin ni Allah Ta'ala buka pintu lagi. Orang laki-laki apabila dia menerima nikahnya kan, dia ada. Dia kata, aku terima nikahnya dengan pulanah berpulanah, dot. Dia ada 3 lagi. Hak dia terima tu 1 tu. Dia ada 3 kekosongan. Dia ada 3 kekosongan. Kecuali kalau isteri dia memberi amaran keras lah. Isteri kata, saya seorang je cukup. Dengan saya seorang saya cukup. 3 no. 3 lagi jangan. Saya seorang je. Kalau awak kahwin lagi, saya cabut lagi. Nah, berpadalah dengan yang satu. Bersyukurlah kepada ilahi kerana dapat yang satu. Yang satu tu dah baik dan tuan-tuan. Bercinta 4 tahun. Berpadalah apa yang ada. Sebab tu Al-Imam Syafi'i mengatakan, sesiapa yang ada seorang isteri dan isteri yang ada itu mampu membahagiakannya, tidak digalakkan dikahwin kedua, ketiga dan keempat. Tak digalakkan. Bukan dikata haram, tak digalakkan. Isteri yang ada pun okey dah. Apa kurang isteri kita? Cantik pun dia ada. Masak dia okey. Kan? Dia seorang sangat penyabar, ketakwaan sangat tinggi. Cukuplah tu, alhamdulillah lah tu kan. Tiba-tiba kita rasa kita tak cukup dengan seorang. Ada seorang tuan-tuan, sahabat kita juga, sahabat saya juga. Dia isteri ada, isteri comel, bertanggungjawab, cantik, tapi dia jenis nak kahwin. Jenis dia. Isteri dia tanya, pasal apa abang nak kahwin? Kerana aku hendak kahwin. Sebab apa? Sebab aku nak kahwin. Tak sebab lain. Sebab lain sebab aku nak kahwin. Dia cakap gitu je. Kalau kata apa isterinya? Akhirnya dia kahwin. Dia kahwin teruslah. Jadi tuan-tuan, bila kahwin kita tahu, orang-orang yang kahwin lebih daripada satu, dia akan menerima tribulasi perjuangan yang sangat hebat. Sebab itu saya pesanlah, kahwin lebih daripada satu itu halal. Tetapi nak kahwin lebih daripada satu, kena tahu kaedah dia tuan-tuan. Kena tahu. Sesiapa nak mengamalkan poligami, maka dia perlu faham apa itu polistrin. Faham tak? Nak poligami itu kena faham apa itu polistrin. Kerana apabila dia kahwin, biasa isteri tidak akan masak, waktu itu dia terpaksa makan menggunakan polistrin di bawah pokok ru di tepi pantai di Kuala Perlis. Itu kena faham, polistrin dipanggil. Yang kedua, nak ngamalkan poligami, selain daripada memahami polistrin, dia kena faham apa itu polybag. Kerana biasanya isteri selalu membasuh baju dia, tapi bila dia kahwin, isteri memberontak, tak nak basuh baju, dia terpaksa ambil baju dia buh dalam plastik hitam, polybag tu, pergi basuh sendiri. Hak selama ni tak basuh, tak basuh. Yang kedua, yang ketiga, dia perlu mengenali, dinamakan poliklinik. Poliklinik. Pasal apa? Pasal isteri dia yang sopan, yang cantik, yang sabar, yang tidak pernah marah. Apabila suami kahwin, dia akan marah. Dia akan memberontak. Dan apabila isteri marah, suami sakit jantung, dan bila sakit jantung dia perlu kenal poliklinik tertentu. Dia balik tu, isteri tanya, kenapa balik lewat? Sakit jantung. Nak cakap tak boleh, terus poliklinik. Dan yang keempat, dia perlu faham politik. Sebab apa tahu? Bila dia balik, mesti suami isteri akan tanya, kenapa abang balik lewat? Dia pun kata, kerana yang pertama memaksa saya balik lewat. Dia balik pula ke sana kata, kenapa awak datang lewat? Kerana yang pertama tu bermasalah. Jadi dia selamat. Orang lain bermasalah, dia selamat. Ini dipanggil politik. Inilah dia kejayaan untuk berkahwin secara poligami. Saya pun ada buat buku tuan-tuan. Buku tentang tips untuk berpoligami. Ada tips berpoligami. Cuma sebelum nak poligami itu, fahanglah 4 poli sebelum poligami. Polistrin, polybag, poliklinik dan politik. Apa saja yang membawa kepada haram. Sekarang kita sudah pukul 10. Pengusi kita pukul apa? 5 minit.
Pengurusi bagi 5 minit lagi. Slide saya ni panjang. Kalau saya ceramah 2 bulan baru habis. Ceramah ni aja 2 bulan. Walau bagaimanapun saya showkan pada tuan-tuan sekalian, sila rojok dalam buku saya isu-isu halal haram dalam Islam, ada 2 jilid dikeluarkan oleh Hidayah Publisher. Boleh beli buku tu di Hidayah Publisher atau boleh cari di mana-mana kedai buku di Perlis ni. Apa saja yang membawa kepada haram, hukumnya haram. Apa saja wasilah dan cara yang boleh membawa kepada perkara haram, hukumnya adalah haram. Dia asalnya dia bukan haram, dia wasilah saja. Contohnya, haram berzina, maka haram berdua-duaan. Walaupun berdua-duaan tidak mesti berakhir dengan zina, tapi kebiasaan yang berdua-duaan lambat laun akan berakhir dengan zina. Zina haram. Haram melihat gambar-gambar lucah. Walaupun tak mesti orang tengok gambar lucah tu berakhir dengan zina, tapi daripada situ kebiasaannya mengundang pada zina. Sekurang-kurangnya zina mata, zina tangan, zina hati, zina kaki. Banyak berlaku begitu. Ada kes berlaku tuan-tuan, ada kes berlaku. Seorang pelajar universiti, saya tak nak sebut universiti mana. Pelajar ni dia perempuan dan dia janda. Dia dah kahwin awal, lepas tu dia bercerai, rumah tangga dia tak mampu bertahan. Bila dia masuk universiti, dia berada dalam bilik kuliah. Dalam kuliah tu ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan. Jadi oleh kerana dia pernah berumah tangga, dia mengalami ketagihan rangsangan seks. Lalu dia melihat gambar-gambar pornografi. Bila tengok gambar pornografi dia, rangsangan dia semakin meningkat. Akhirnya apa yang berlaku? Dia telah berpakat dengan salah seorang student yang sama-sama sekelas dengan dia untuk melakukan perbuatan terkutuk ataupun zina di dalam tandas. Jadi dia berzina dalam tandas, orang tak tahu pun. Tapi dengan kehendak Allah Ta'ala, satu ketika pihak HEP, pihak IAWA pelajar meronda dan mendengar sesuatu yang sangat pelik berlaku dalam tandas. Mendengar satu benda yang sangat pelik berlaku dalam tandas, seolah-olah berlaku pertempuran yang sangat hebat. Jadi pihak HEP pun tunggu, keluar 2 orang insang, tangkap dua-dua tu, bicarakan. Bila tanya perempuan tadi, dia mengaku dia telah berzina dalam tandas itu lebih kurang 30 kali. Ini budak-budak universiti moden sekarang. Itu kena ambil perhatian sikit tuan-tuan. Jadi maknanya zina haram, gambar pornografi tengok haram, berdua-duaan haram, bercakap benda-benda unsur lucah haram. Unsur-unsur lucah hanya boleh dicakap antara suami isteri sahaja. Lain daripada tu haram. Sebab itu tuan-tuan, mana-mana orang ni, pegawai kerajaan ke siapa, kalau pergi kursus luar kawasan, kalau nak bergambar dengan suami orang, tuan-tuan berhati-hatilah sikit. Saya minta berhati-hati sikit nak gambar suami orang tu. Bergambar di Kuala Perlis, di celah pokok mengkuan. 2 orang, dia dengan suami orang. Nak gambar tu biarlah ramai-ramai, jangan 2 orang. Akan menyebabkan timbul sangkaan yang bukan-bukan, meruntuhkan rumah tangga. Pertama. Yang kedua, kalaupun kita ada masalah keluarga tuan-tuan, kalau kita pun ada masalah keluarga, kalau kita nak cerita pada orang, tengok siapa yang kita nak ceritakan. Kalau kita nak ceritakan guru kaunseling boleh tahan. Ini kita cerita sama-sama cikgu yang juga bekerja seperti kita di sekolah. Cikgu tu cerita tentang keluarga dia, tentang isteri dia, kita cerita tentang suami kita. Ada kes berlaku tuan-tuan, yang cikgu perempuan tu bercerai daripada suami dia, yang cikgu lelaki tu bercerai daripada isteri dia. Lepas tu dua-dua tu kahwin. Lepas kahwin tak lama cerai pula. Sebab tu kita nak cakap dengan orang tuan-tuan, kita kena tengok orang. Nak cerita peribadi, tengok orang. Jangan terlalu memburukkan isteri dan jangan memburukkan suami. Berpadalah apa yang ada. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah tangga tidak lebih daripada ujian Allah untuk kita. Sepertilah seseorang memiliki kereta. Apabila kita membawa kereta di jalan raya, pasti ada lubang-lubang di jalan raya. Satu ujian kepada pengguna jalan raya. Bagaimana dia nak mengelakkan lubang-lubang. Kehadiran lubang itu bukan untuk mematikannya. Kehadiran lubang itu untuk menguji ketangkasan menggunakan kereta. Maka begitulah tuan-tuan, rumah tangga dia. Dia ada isteri buat hal, suami buat hal untuk menguji kemantapan rumah tangga berkenaan. Jadi ini banyak lagi sebenarnya.
dalam slide saya ni, tetapi konsep asal yang saya nak sebutkan sudah pun terlaksana. Dekat belakang ni dalam slide saya ni ada beberapa contoh yang saya petik daripada JAKIM. Saya rasa insya-Allah Datuk Sirajuddin nanti dia akan sebut benda-benda yang telah diputuskan oleh JAKIM sebagai halal, terutama dalam soal makan minum. Jadi sekadar itulah yang dapat saya bagi pada pagi ini. Saya mohon maaf kalau sekiranya apa yang saya cakap ni mungkin cepat sikit tuan-tuan, sebab saya nak kejar masa ni. Cepat sikit, atau mungkin saya banyak menggunakan lorak-lorak Terengganu sebab saya orang Terengganu. Jadi orang Terengganu sini dia sangat berbahagialah pasal lorak je dia sampai. Tapi kalau orang Perlis dia kadang-kadang dia kurang faham sebab orang Perlis ni dia banyak Q. Apa habang ni banyak Q. Terengganu ni banyak G. Tapi baru ni saya pergi ke Thailand, lagi dia orang banyak G. Tong-tang dia bercakap. Apa ke benda tu? Kita pun tak faham. Muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, saya simpulkan dengan mengatakan bahawa halal tayyib artinya makanan yang halal yang diizinkan oleh syarak untuk kita ambil. Pertama, tayyibah iaitu benda tu baik dan berkhasiat. Mesti baik dan dalam masa yang sama dia berkhasiat. Itu konsep sebenar halalan tayyibah. Di mana di sana banyak sumber kita boleh rojok. Kalau kita ragu satu perkara, kita boleh rojok pada jabat agama. Di Perlis ada jabat agama, di pusat ada JAKIM, boleh rojok kepadanya untuk dapat pastian satu perkara yang kita tidak jelas halal dan juga haram. Apalagi sekarang ni banyak syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk yang mengatakan produknya itu halal, tapi bila dicek oleh JAKIM ternyata dia tidak ada sijil halal. Jadi sekadar itu sahaja dapat saya pagi ini. Mohon maaf kalau saya ada salah dan silap. Akhir kata yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.